Wah, shopping. Lagi pagi-pagi cari ikan ya. Tapi itulah cerita pagi dari Johor. Cuma tadi kita nak ke penjara kan. Jadi betul tapi bukan nak masuk. Bukan nak masuk. Tapi berkenalan. Jadi hari ini kita rasa amat bangga bersama dengan kita di studio adalah orang penting iaitu Datuk Haji Abdul Aziz Abdul Razak merupakan Timbalan Ketua Pengarah Pemasyarakatan Jabatan Penjara Malaysia. Kita nak bercerita tentang sambutan Hari Penjara ke-230. Satu usia yang sangat lama ya. Kalau kita lihat sebenarnya penjara ini ramai yang beranggapan penjara adalah tempat untuk kita meletakkan mereka yang bersalah. Tetapi kita tidak fikir apakah yang dilakukan di dalam penjara itu untuk memastikan bahawa mereka ini apabila keluar nanti menjadi insan-insan yang boleh bermanfaat untuk negara. Jadi mungkin kita mulakan dululah dengan jabatan penjara itu sendiri, peranannya dan difahamkan untuk kali ini diangkat tema reformasi penjara kemakmuran bersama. Jadi bagaimana Datuk? Peranan jabatan penjara ni amat murni lah. Antaranya adalah untuk memulihkan mereka ini kembali ke pangkal jalan. Yeah. Yang seterusnya perkara yang amat penting adalah melaksanakan hukuman lah. Yang telah diperintahkan oleh pihak mahkamah kepada pesalah-pesalah yang didapati bersalah di mahkamah ataupun pihak yang kompeten sehingga mereka tamat menjalani hukuman. Yang lagi penting lagi, Mike, adalah bagaimana untuk memulihkan mereka berdasarkan kepada kelakon jenayah mereka. Ini satu perkara yang memerlukan komitmen yang tinggi, khususnya di kalangan pegawai penjara yang menjalankan program pemulihan ini dan membawa mereka ini kembali ke masyarakat. Dan masyarakat kita harapkan apabila telah mereka ini keluar daripada penjara dapat diterima. Itu antara peranan jabatan penjara yang kita telah mainkan semenjak 1993 lagi sehinggalah hari ini. Tetapi kita menjalani perubahan-perubahan di mana daripada mendera mereka ataupun menahan mereka di penjara ke arah pemulihan. Dan yang terkini adalah kita bawa mereka ke masyarakat kembali. Kita reintegrasi mereka ke masyarakat semula. Datuk, kalau diamati visual yang dikongsikan sebentar tadi, ada yang pakar dalam bidang bakery, dalam bidang seni, banyak sebenarnya pengkhususan yang diberikan kepada mereka selama mereka menjalani hukuman dalam penjara. Bagaimana Datuk lihat potensi ataupun bagaimana mereka yang keluar ini dan berjaya menempatkan diri dalam sektor pekerjaan kembali, meneruskan kehidupan, bagaimana program seperti ini sangat penting dan perlu dikembangkan lagi? Untuk melahirkan atau membentuk insan yang produktif ini, Jabatan Penjara memperkenalkan, kita namakan program pemulihan insan, iaitu mereka perlu menjalani program daripada pembentukan disiplin, pembentukan sasiah dan kemahiran. Yang kita tengok gambar banyak tadi adalah pembentukan ataupun memperkenalkan mereka kepada kemahiran. Tetapi seperti Zaliha cakap tadi, adakah dengan kamera-kamera yang kita telah ketengah kepada mereka ini, adakah ianya dapat membentuk satu insan yang positif, yang produktif kepada pembangunan negara? Kemarin kamera yang telah kita terapkan ini adalah berbentuk vocational. Tetapi kita jangan lupa, untuk membentuk kemahiran vocational ini kita mesti kena ada kemahiran soft skill yang kita kata tadi. Bagaimana mereka menghadapi masyarakat, mereka bebaskan, bagaimana meningkatkan tahap confident ataupun keyakinan mereka pada masyarakat, bagaimana dia menguruskan kehidupan yang selepas dia bebaskan. Ini satu titik tolak yang amat penting kita terapkan mereka ni menerusi kemahiran vocational. Sebab kemahiran vocational ini memerlukan komitmen yang tinggi, disiplin, motivasi dan dia punya ketekunan bagi menghasilkan sesuatu produk yang kita tunjuk tadi itu mengikut spesifikasi dia. Jadi dengan ini kita dapat melahirkan yang kita harapkan dengan kemahiran-kemahiran ini. Sebelum mereka dapat kemahiran yang tentu saya kata tadi, mereka perlulah menjadi program-program tadi
sebagai persediaan mereka untuk dibebaskannya. Cuma apabila kita memberi ruang kepada banduan-banduan ini untuk mereka diberikan pendidikan, kemahiran dan sebagainya, bagaimana kesiapsiagaan Jabatan Penjara sendiri? Sebab kalau dari segi tenaga kerjanya sekarang bukan hanya memantau apa aktiviti di dalam, tetapi perlu mengajar, dan pada masa yang sama fasilitinya pula bagaimana? Okay, menceritakan kemudahan pengajaran tadi ya, pembelajaran dan pendidikan yang saya tadi. Bukan hanya dimainkan oleh Jabatan Penjara saja. Kita melibatkan pelbagai pihak. Seperti Kementerian Sumber Manusia yang menyediakan tenaga pengajar yang kita katakan di bawah skim latihan 2 nasional. Mereka telah bekerjasama dengan Jabatan Penjara, saya ingat sudah hampir 10 tahun lah yang pada hari ini kita banyak melahirkan penghuni-penghuni penjara yang mahir. Dia tahap 1 yang kita telah usahakan, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 3 ni macam Mac cakap tadi mungkin ada sekatan sedikit. Tetapi dengan bajet 2020 yang telah diluluskan oleh kerajaan baru-baru ni, saya berpendapat kemahiran vocational ini dapat dipertingkat dengan bajet ni baru. Saya di pihak penjara mengucap terima kasihlah kepada kerajaan kerana telah melihat potensi untuk melahirkan penghuni-penghuni yang mahir di bidang vocational ni tadi. Jadi dari segi facility nanti memang kita memerlukan penambahan lagi di masa ke semasa. Datuk, bila Datuk sebut tentang fasiliti dan juga penambahan bajet, bagaimana ini memberikan satu landscape yang lebih menarik kepada lebih bermanfaat kepada para penghuni ya. Kadang-kadang ada yang sebelum tu tak ada skill sebelum masuk, bila dah keluar lagi banyak skill sebelum mereka masuk menjalani hukuman. Malah ada sekarang juga kain tenunan yang juga dimartabatkan oleh Sri Paduka Pengguna Pemaisuri Agong juga dihasilkan di Jabatan Penjara penjara dibentung dan di penjara penuh. Bagaimana penglibatan mereka dalam satu yang sangat halus ini? Pernahkah mereka sendiri memberikan feedback kepada pihak pengurusan penjara bagaimana ini penting untuk mereka meneruskan kehidupan di luar? Saya pernah terlibat dengan aktiviti tenunan ini. Kita percaya sesuatu tugas itu boleh dibuat dengan komitmen yang tinggi, kesungguhannya. Saya yakin benda ini kita akan dapat capai. Contohnya, wadah yang mengajar ataupun pegawai penjara yang menguruskan mereka ini, mereka pun tidak ada kemahiran menenun, tetapi kita hantar mereka di pusat latihan tenunan di Pahang, di Kuantan, di Pekan, di Pulau Keladi. Mereka ni menjalani secara ongoing punya training, on job training. Dan akhirnya mereka memiliki kemahiran. Dan kemahiran ini diterapkan kepada, kalau kita tengok gambar itu, macam mana dengan coraknya, prosesnya panjang untuk membuat selembar kain ini macam pepatah kata, sehari selembar benang, lama-lama jadi satu selai kain. Inilah satu pepatah Melayu yang tinggi nilainya, yang kita lihat diterapkan di pemulihan dalam penjara. Jadi tenunan ini mendapat sentuhan daripada Duli Mahmudiyah Sri Paduka Baginda Yang ini Pemaisuri Agong. Daripada awal lagi baginda telah begitu committed untuk memastikan warisan Melayu ini dapat diteruskan walaupun di penjara. Dan pada hari ini kita berbangga telah mendapat tempat tenunan Pahang ini di dalam negara kita pada hari ini. 230 tahun sambutan dengan tema reformasi penjara, kemakmuran bersama. Jadi mengangkat tema ini untuk kita nak melihat mereka ini nanti apabila mereka telah keluar menjadi manusia bermanfaat. Tetapi masyarakat juga perlu memandang positif perkara ini. Sebab kalau kita lihat kadang-kadang skeptikalnya masyarakat inilah menjadikan mereka kadang-kadang kembali ke dalam penjara. Terima kasih, Mike. Itu yang saya tunggu-tunggu soalan itulah. Untuk memastikan kelestarian ataupun sustainability program dalam penjara ini, akhirannya adalah kita meminta masyarakat skeptikal ini patut kita ketepikan. Sebab kita percaya, Jabatan Penjara percaya setiap insan yang melakukan kesalahan mesti mempunyai potensi untuk dipulihkan. Jadi untuk dipulihkan ini tidak boleh kita serahkan Jabatan Penjara saja, dan bersesuaian dengan tema reformasi penjara kemakmuran bersama. Kerananya memang memberi impak yang positif jika sekiranya kita bersama-sama, seagensi kerajaan, swastanya,
ataupun NGOs dapat membantu Jabatan Penjara menguruskan persoalan-persoalan ini kembali kepada masyarakat. Jadi program yang kita lakukan di dalam Jabatan Penjara saya rasa banyak. Dan dengan ada pada hari ini sekurang-kurangnya dapat masyarakat mencelik mata lah. Apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Jabatan Penjara dan juga agensi-agensi yang telah berkecimpung lama untuk membantu Jabatan Penjara seperti Kementerian Sumber Manusia pada hari ini. Dalam situasi bila mana stigma masyarakat itu tidak dapat dielakkan, apakah selepas mereka menamatkan, selesai menjalani hukuman, ada satu proses transisi oleh Jabatan Penjara untuk menyesuaikan mereka ke dalam masyarakat? Untuk memastikan proses transisi ini berjaya, jadi Jabatan Penjara dan Kerajaan Kementerian Dalam Negeri telah memperkenalkan sistem parol. Di mana mereka menjalani hukuman pemanjaraan itu bukan dalam tembok. Menjalani hukuman penjara dalam masyarakat. Tetapi syarat utama untuk menjalani hukuman dalam masyarakat ini mestilah mereka ini bekerja. Bekerja dan dibantu oleh keluarga. Jika keluarga agak ada masalah sedikit untuk menguruskan mereka ini, kita telah memperkenalkan satu skim pekerjaan yang kata corporate smart internship bersama pihak swasta. Dan pada hari ini kita dah ada 1,000, pada hari pagi ini Mike, Zala, ada 1,826 orang yang bekerja di industri-industri di perkilangan, sektor pertanian, sektor perkhidmatan pada hari ini. Dan kejayaan mereka ini berada masyarakat, iaitu saya kata mereka jika berada dalam proses transisi ini dan diuruskan oleh pihak penjara, ini katakan pegawai pro, hanya 0.4% yang mengulangi jenayah semula. Dengan ada sokongan masyarakat dan syarikat-syarikat saya tadi, kita telah berjaya. Jadi skeptikal yang katakan Zaliha tadi, kita tidak boleh elak. Cuma kita kena memastikan dan kita membuktikan bahawa setiap insan ini mempunyai peluang untuk dipulihkan. Jadi jangan kita sisihkan mereka. They are part of our community. Selalu apabila kita bercerita tentang penjara juga, kita sering juga terdengar sekarang ini ada banyak produk-produk yang dikeluarkan di penjara yang mendapat tempat di pasaran. Jadi urusannya ke arah itu bagaimana Jabatan Penjara nak memastikan supaya mereka ini ketika mereka masih di penjara, perkara itu diuruskan oleh pihak jabatan, tetapi selepas mereka keluar, adakah mereka ini dipantau ataupun masih lagi rapat dengan pihak penjara untuk memastikan kelangsungan hidup mereka selepas itu? Okey, untuk pastikan mereka ini terus berada dalam aktiviti seperti saya kata tadi, produk-produk tadi, kita ada persatuan ataupun NGOs yang membantu. Dan mereka ini memantau aktiviti penghuni-penghuni yang telah dibebaskan, seperti memberi bantuan kewangan untuk memulakan perniagaan. Tapi tak adalah tulis bekas penghuni, dia tak tulis begitu kan. Jadi mereka telah berada dalam masyarakat, menjalankan aktiviti perniagaan. Makanan dan sebagainya. Dan pada hari ini kalau kita lihat seperti produk tenun tadi saya kata, baginda telah mengambil mereka ini bekerja bersama satu syarikat yang menguruskan aktiviti tenunan. Inilah kita harapkan banyak lagi syarikat terus bantu mereka. Peranan keluarga dalam sepanjang proses ini, bagaimana mereka boleh membantu memberikan satu persekitaran yang lebih sihat kepada penghuni juga sebaik saja mereka keluar? Ya, ini yang saya ambil peluang lah, Mac dengan Zaliha. Penjara, kalau tengok dari segi statistiknya, penghuni ini yang dilewati oleh keluarga hanya 15% saja. Ya, ini yang kita harapkan lebih ramai lagi keluarga untuk membantu penghuni-penghuni walaupun mereka dipenjarakan untuk melawat mereka. Melawat ini adalah satu memberi satu gambaran hubungan keluarga itu tidak putus. Tetapi ada berlaku sedikit kekurangan di sini. Yang bagus tu bagus, yang kurang bagus ni saya harap kita baguskan. Di mana sokongan daripada pihak keluarga. Untuk pelepasan perlu saya tambah sikit tadi, syaratnya mesti keluarga menerima dulu. Keluarga menerima mereka. Jadi keluarga tidak terima,
mereka ni akan berada di tempat-tempat yang tak diingini lah. Jadi jika keluarga ada memberi konsen, mereka boleh berada di tempat pekerjaan yang saya katakan tadi lah. So keluarga memainkan peranan penting untuk pastikan proses pembulian ini berterus sehingga mereka tamat menjalani hukuman penjara. Baik, itulah manfaatnya Jabatan Penjara Malaysia sekarang bukan lagi tempat untuk hukuman semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Dan kita sebagai masyarakat juga perlu memainkan peranan masing-masing. Terima kasih Datuk kerana persoalan kami hari ini. Selamat menyambut Hari Penjara ke-230. Tim media akan datang melawat ni. Kita Sila, datang. kita jemput RTM untuk bersama-sama dengan kita. Baik, insyaAllah. Terima kasih, Datuk. Okey, kita nak ke Perlis ketika untuk cerita pagi dari